Kita mulakan kuliah pada pagi ini dengan sama-sama membaca dua kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabil izam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maliz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashasu fihi al-absar. Sadaqallahul azim. Maksudnya, janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah kepada satu masa dan ketika mata mereka terbeliak melihat azab Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dia kasihi atau cintai, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada ibunya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Yang mati ya Fadil atau imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, jawatan kuasa, sidang jemaah muslimin yang nikmat Allah. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur kepada Ta'ala dapat bersama pada subuh pagi ini. Baik, sebelum kita masuk dalam kuliah kita sedekahkan Fatihah kepada anak sahabat kita lah yang meninggal dunia di Maghribi, di Maroko, kerana sakit hari itu. Orang Lembau juga, kan? Kenal kan? Muhammad Hafizuddin Hazrul. Muhammad Hafizuddin Hazrul sakit, sambung belajar di Maghribi, kan? Untuk ambil jurasan apa saya tak tahu, tapi masih lagi sem yang pertama lah. Sedekah Fatihah pada dia. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kemudian yang kedua, dah hubungi ceramah. Penceramah dah hubungi. Belum dapat cakap Ustaz, semalam saya kontak. Mungkin dia ada ceramah atau apa dia tak angkat. Hari ni kan saya kontak sekali. Hubungi kan? Ya. Ustaz Syarizan Mula saya dapatkan Ustaz Salahuddin. Tapi dia mula dia setujulah, tapi kemudian dia kata dia
sibuk kan, tak dapat dia nak hantar yang tahu dia mengajar tu, tak dapat lagi, masih di Melaka, ulang alik ke Melaka. Saya hubungi Ustaz Syahrizan, dia setujulah untuk tarikh tu 8 bulan 8 bulan ceramah maulid di sini cuba confirmkan betul lah dengan dia. Ustaz Syahrizan pegawai JAKIM. Tapi 8 bulan tu saya tak ada lah. Saya khusus di Johor Bahru. Saya pergi 8 bulan sampai pada 11 bulan. Itu sebabnya pengurusi kena call dia tu. Sebab nanti dia akan berhubungan Cik Bazin. Sebab saya tak ada nanti tu. Boleh InsyaAllah. Baik. Jadi pada pagi ini insyaAllah kita lihat satu hadis Nabi SAW. Tajuknya tuntutlah ilmu sebelumnya diangkat. An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alaikum bihadzal ilmi qabla ayyubida wa qabduhu ayyurfa. Alaikum bihadzal ilmi qabla ayyubida wa qabduhu ayyurfa. Wa jama'a baina usbai'i al-wusta wallati tali ibham hakaza. Summa qala al-alim wal muta'alim syarikani fil ajri wala khaira fi sairin nas. Daripada Abi Umam Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, alaikum bihadzal ilmi, atas kamu itu dengan ini ilmu, qabla ayyuk bida, sebelum bahawa ianya dicabut, sebelum bahawanya diangkat ataupun dicabut, wa qabduhu ayyurfa, dan bermula dicabut ilmu tadi dengan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada muka bumi. Wa jama'a baina usbai'i, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam himpun di antara dua jari baginda. Nabi mengisyaratkan dengan dua jari ataupun menghimpunkan dengan dua jari baginda. Al-wusta wallati tali ibham hakaza, jari tengah dan jari telunjuk. Jari tengah dan jari tengah dan jari telunjuk baginda Nabi, dua jarilah di jamaah, mana dihimpunkan. Wa jama'a baina usbaihi al-usta wa tali wallati tali ibham hakaza. Okey, summa qala, kemudian Nabi sallallahu bersabda, al-alim wal muta'alim syarikana fil ajri. Orang yang alim dan orang yang belajar menuntut ilmu, syarikani berkongsi keduanya fil ajri, dalam bab pahala. Orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu itu berkongsi keduanya dalam pahala, dalam mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaira fi si'arinas, dan tiada kebajikan kepada sekalian manusia yang lain. Tiada kebajikan pada sekalian manusia yang lain. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah ataupun ditakhrijkan hadis ini oleh Ibnu Majah. Baik. Jadi hadis ini tuan-tuan menunjukkan pada kita bahawa ketinggian martabat ulama dan juga penuntut ilmu agama. Ini nak jadikan tentang ketinggian ulama. Al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu merupakan pewaris Nabi. Ulama cuma ulama bagi dua lah. Pertama ulama dunia, yang dua ulama akhirat. Ulama dunia ni hanya mementingkan kepada dunia saja. Dengan ilmu yang dia ada, kedudukan dia ada, dia akan cuba mengaut sebanyak mungkin kekayaan ataupun harta dalam dunia. Kan? Ini ulama ini yang kadang-kadang menukar hukum. Daripada halal ke halal, boleh tukar arah. Dia katakan ulama dunia ataupun ulama usul, ulama yang jahat.
Yang kedua ulama akhirat. Ulama akhirat ini dia berpegang dengan hukum. Kan dia tidak takut pada siapa saja, melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal dengan ilmu dia. Kan itu dia katakan ulama dunia, ulama wal akhirah. Kan tadi lagi berbeza dengan ulama dunia. Jadi ulama akhirat ini dia tidak mementingkan keduniaan, mementingkan harta, tidak mementingkan orang kata kedudukan dan pangkat dan sebagainya. So kalau seandainya hukum tu adalah halal, dia kata halal lah. Kalau hukum tu haram, maka dia akan kata haram. Dia tidak akan menukar-nukar hukum dengan sesuka hati. Kan? Melainkan lah. Kan kalau seandainya ada masalah tertentu yang memerlukan kepada penukaran hukum, itulah apalagi hukum furuk. Hukum furuk dia boleh berubah, tetapi hukum asal tak boleh berubah. Hukum asal tak boleh berubah. Contohnya hukum hudud, hukum qisas. Kan ni dikatakan sebagai hukum asal. Orang yang telah berzina maka naklah direjam sampai mati. Kalau belum berkahwin maka nak ada rotan sekali, 100 kali rotan. Orang mencuri naklah dipotong tangan dia. Ini hukum asal. Hukum asal terdapat dalam Quran. Sembahyang itu wajib. Itu hukum asal yang terdapat dalam Quran. Kan? Jadi hukum asal ni tak boleh diubah. Yang boleh berubah ialah hukum furuk. Hukum cabang. Kan? Mengikut kepada wakil ni kejadian, mengikut pada realiti yang berlaku pada masa dahulu dan masa sekarang. Itu sebabnya Imam Syafi'i pun dia ada dua kaul. Kaul qadim dan juga kaul jadid. Kaul qadim ialah ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad. Kemudian kaul jadid ketika Imam Syafi'i berada di Mesir. Jadi hukum furuk cabang boleh berubah mengikut kepada wakil, kan, realiti dan keadaan yang berlaku pada masa tersebut. Tetapi hukum asal tidak boleh berubah. Itu kena faham itu. Jadi ulama-ulama yang akhirat ini dia berpegang kepada maknanya apa yang disebut tadi lah. Kan? Tapi kalau ulama dunia boleh menukar. Hukum asal pun dia boleh tukar, apalagi kalau hukum buruk. Tapi kalau ulama akhirat, mereka hanya mengubah hukum-hukum yang furuk saja. Kan? Dalam Quran pun ada ayat nasih dan mansukh. Dalam Quran ada ayat nasih dan mansukh. Ayat yang telah batal dan ada ayat lain yang membatalkan dia. Contohnya ayat berkenaan dengan pengubahan kiblat, pengubahan arah kiblat. Kan? Ini antara contoh hukum yang berubah. So jangan kita kata hukum tak boleh berubah. Hukum pun boleh berubah. Ayat Quran pun ada sebut berkenaan dengan pengubahan kiblat. Kan? Pada permulaan Islam, umat Islam berkiblatkan ke Baitul Muqaddis ataupun Masjidil Aqsa di Palestin. Kemudian turunlah ayat Quran, kan, yang menukar hukum daripada berkiblat ke Baitul Muqaddis, berkiblat ke Mekah, ke Masjidil Haram di Mekah, kan. Jadi berubah kiblat. Itu sebabnya ada satu masjid namanya Masjid Kiblataini. Masjid dua kiblat. Mana pada hukum asalnya ketika itu Nabi itu sembahyang menghadap ke Baitul Muqaddis, kemudian turun ayat merubah hukum, maka berpalinglah mereka itu sembahyang ke Masjidil Haram di Mekah. Macam tu. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa ketinggian martabat ulama dan juga ketinggian penuntut ilmu agama. Penuntut ilmu agama. Kan? Sebabnya menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib kepada setiap muslim. Wa talabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu daripada buayang sampai ke liang lahat. Menuntut ilmu itu wajib.
Apalagi kalau tuan-tuan ilmu-ilmu yang masalah yang susah-susah, wajib kita belajar. Ilmu fiqh wajib kita belajar, wajib kita berguru ilmu fiqh. Kemudian ilmu tauhid wajib kita berguru. Tak boleh main sembrono je berguru dengan guru orang-orang yang kan kita tak pasti kelayakan dia sebagai guru. Ilmu tasawuf itu juga kena bergurulah. Kerana ilmu ni satu ilmu yang susah dan sukar. Apalagi kalau usul fiqh, ilmu asal fiqh, ilmu mantiq, ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu sharaf dan sebagainya kan. Ilmu yang susah-susah. Kan bila ilmu yang susah-susah ni kita kena ada guru yang kata yang pakar dalam bab-bab tersebut. Kalau sekadar ilmu sirah, sejarah Islam, tak payah guru pun tak apa. Beli aja buku kat pasaran baca. Kan? Beli buku kat pasaran baca. Tak? Ilmu sirah, ilmu sirah Islam ni benda yang mudah saja. Yang susah-susah tu fiqh. Yang susah-susah tu ilmu tauhid. Kan? Tentang asma' sifat, tentang sifat ma'anis, amrul i'tibari, kan, ilmu sifat manawiyah, sifat iftikar, sifat itigna dan sebagainya. Ilmu yang susah-susah untuk kita nak bahas, kecuali orang-orang yang pakar saja di dalam bab tersebut. Atau sebabnya mana wajibnya untuk ilmu itu, kan. Itu sebabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkannya satu jalan ke syurga. Satu jalan ke syurga. Siapa yang berusaha menuntut ilmu, keluar cari ilmu, maka Allah Ta'ala memudahkan satu jalan ke syurga. Mana satu jalan ke syurga tu ada dah. Cuma nak lebih lengkap lagi, kena beramal dengan ilmu yang kita dah tahu. Kalau tak beramal nanti, maka kita akan juga disoalkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memberi penilaian kepada yang lain daripada mereka berdua. Kalau seorang peniaga misalnya tidak mengerti ilmu agama, maka sudah tentu dia tak dapat menguruskan perniagaan dengan cara yang telah diaturkan oleh Islam. Mungkin dia akan makan harta riba, kemudian tak sedar dengan perbuatan tersebut. Sebabnya kena faham juga ilmu. Kan, apa juga pekerjaan yang kita ceburi dalam dunia ni, kalau tidak berasaskan kepada ilmu, maka sudah tentu kadang-kadang dia akan menipu dalam perniagaan dia. Sedangkan penipuan itu benda yang diharamkan oleh Allah. Banyak orang kadang-kadang berniaga kan, berniaga kecil-kecilan, berniaga besar, international dan sebagainya, kan, mengikut kepada bahagian masing-masing lah, rezeki masing-masing. Tak kisahlah apa saja perniagaan yang kau ceburi, yang penting halal, kan, dan juga mesti kalau boleh mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kalau kamu mengambil perniagaannya import export, kan, international, perniagaan yang multi international dan sebagainya, tetapi dalam masa sama kamu menipu orang, kan, mencuri harta orang lain, kan, merampas duit orang lain dan sebagainya dengan cara yang tidak betul, maka buat apa gunanya? Tak ada guna, kan. Sebabnya asasnya ilmu. Bila orang asasnya ilmu ni, dia tahulah kalau dia buat ni salah. Kenapa? Kerana dia beranggap bahawa Allah Ta'ala ni sentiasa memerhatikan apa yang dia buat. Dia merasakan Allah Ta'ala sentiasa ada kiri kanan depan belakang memerhatikan apa yang dia lakukan tadi. Walaupun RM1, walaupun RM1, dia tak akan ambil harta orang. Walaupun RM1, walaupun RM1, dia tidak akan mengambil harta orang lain dengan tanpa hak, tanpa yang sebenarnya. Sebab dia faham benda tu. Kalau orang yang tidak ada pengajian agama, tidak ada asas agama yang kuat, kan, tu yang dia ambil kaut orang sampai berjuta-juta, berbilion-bilion, dia tak merasa salah pun. Dia tak rasa salah apa-apa. Yang penting dia dapat apa yang dia nak. Baik.
Kemudian begitu juga kalau seorang pegawai tidak mahu belajar dan tidak mengambil tahu tentang hukum-hukum agama, mungkin saja dia akan banyak mengerjakan larangan-larangan agama, sedangkan dia tak sedar benda itu salah. Antara sasaran yang besar antara syaitan ni ialah orang-orang yang ada jawatan dan kedudukan dan pangkat. Kedudukan, jawatan dan pangkat. Ini sangat-sangat mudahlah. Apalagi kalau orang yang bahagian kerja, bahagian kuasa dan sebagainya. Maknanya dalam melaksanakan hukum akam itu sebagainya, orang yang sepatutnya bersalah boleh tidak bersalah. Orang sepatutnya bersalah boleh tidak bersalah, dengan syarat disogokkan duit, dihulukan duit. Apalagi kalau yang dihulukan tu banyak pula. Contohnya 100,000, 200,000 dan sebagainya. Orang itu yang sepatutnya dah memang confirm bersalah, boleh terlepas, kan? Bila orang yang mengkuasakan hukum, orang yang mengambil tindakan terharam itu disogokkan dengan wang ringgit dan sebagainya. Manusia ini dalam bab duit ni dia akan boleh bertukar dia punya tu dengan wang ringgit. A boleh jadi B, B boleh jadi C. Betul tak? Itu pun juga cubaan dugaan juga. Kerana cubaan dan dugaan ni pelbagai bentuk. Kan? Orang miskin, cubaan dia dari segi masalah dia tak ada duit. Tak ada duit untuk mendapatkan sesuatu makanan walaupun sesuap nasi. Kan? Orang kaya pun ada dugaan dia. Apa dugaan dia? Duit banyak. Bila duit banyak, kan, pangkat kedudukan pun besar dan sebagainya. Jadi boleh mereka itu menyalahgunakan duit, menyogok orang dan sebagainya. Ini merupakan satu dugaan juga. Kesihatan tubuh badan pun, yang sihat pun dugaan juga. Bukan saja sakit saja dugaan. Sakit memang kita fahamlah dugaan, kan. Tapi dalam masa yang sihat pun dugaan juga. Sebabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatakan bahawa kan, di antara dua dugaan yang berlaku pada manusia itu ada dua. Pertama as-sihah, yang kedua al-faragh. Sihat ni kesihatan tubuh badan, yang sihat. Yang kedua kelapangan. Kelapangan pun merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda, iktani hamsan qabla hamsin. Jaga 5 sebelum datang 5. Pertama, syababaka qabla al-harami. Muda kita sebelum kita tua. Sihataka qabla as-saqami. Sihat kita sebelum kita sakit. Firaka qabla sugdik. Lapang kita sebelum kita sibuk. Ghinaka qabla al-faqri. Kaya kita sebelum kita fakir. Hayataka qabla al-mautik. Dan hidup kita sebelum kita mati. Hidup sebelum mati. Ini pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana jaga 5 ni sebelum datang 5. Jaga 5 sebelum datang 5. Mana kaya sebelum kita fakir. Kan? Kerana kaya juga merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kaya juga orang akan cuba sedaya upaya untuk memanipulate lah. Kan, cuba menggerukan orang, cuba mempengaruhi orang, kan. Mana kalau hakim tu dia boleh berubah keputusan dia, walaupun hakim yang hebat sekalipun. Kerana hakim ni bukannya maksum. Hakim bukannya maksum. Kan, kalau hakim tu seorang maksum, tentu dia tak akan berubah hukum. Tapi sebabkan hakim, tapi bukan semua hakim lah. Bukan semua hakim, kan. Ada hakim yang betul-betul berpegang dengan pendirian yang tetap dan teguh. Tidak akan berganjak sekalipun. Yang penting hukum tu kalau A tetap A, kalau B tetap B. Tapi ada juga sebagian hakim ni, kan, bila disogokkan dengan wang ringgit dan sebagainya, dia boleh bertukar hukum. Orang yang sepatutnya bersalah boleh tidak bersalah, kan. Orang yang tidak bersalah pun boleh bertukar menjadi bersalah. Dia tak bersalah, boleh bertukar bersalah. Macam cerita-cerita yang berlaku dalam cerita-cerita Hindustan. Kita tengoklah macam-macam Hindustan, kan.
Yang biasa yang rajin tengok cerita Ustaz, cerita Tamil dan sebagainya, tengoklah hakim-hakim ni boleh disogokkan RM5 dan sebagainya, jadi boleh bertukar hukum. Macam tu. Baik. Baik, kemudian silalah jika mahu menjadi peniaga, pengusaha, pegawai dan sebagainya, tetapi ilmu agama jangan ditinggalkan. Nampak? Tak kisahlah apa bidang pekerjaan yang kita nak ceburi, nak jadi peniaga kecil-kecilan, peniaga besar-besaran, multi international dan sebagainya, kemudian pengusaha bersamalah macam peniaga, pegawai kerajaan kan dan sebagainya, tetapi asasnya ilmu agama tu jangan ditinggalkan. Asasnya tu, tonggaknya ilmu agama, tapi mestilah beramal lah kan. Ada juga orang ilmu agama tinggi tapi tak beramal pun ada, hanya sekadar tahu je. Banyak kalau kita ni hanya sekadar tahu, bila cerita bab agama ni dia lah paling pandai. Kita nak menyampuk pun tak dapat, kerana dia asyik cakap je bab agama, tapi bila bab praktikalnya tak ada, kosong kan. Rumah Allah Ta'ala pun tak pernah sampai, masjid rumah Ta'ala pun tak pernah sampai. Kalau sampai pun mungkin air raya je, sembahyang raya datanglah. Kalau selain sembahyang raya tak ada, tak nampak pun muka dia. Macam tu. Baik, kemudian batas-batas agama mestilah dipelihara. Kewajipan agama janganlah ditinggalkan. Apabila menjadi petani kan, peniaga, pengusaha, pegawai jauh daripada agama dan tak mau belajar, maka wujudlah peniaga yang menipu. Nampak? Dia akan menipu lah. Okay, kalau dia tak ada asas agama yang kuat, dia tak kisah pun masalah hukum hakam ni, walaupun orang kata 1 sen pun dia tak kisah pun masalah hukum hakam ni, tu dia akan melazimkan akan mengambil jumlah yang lebih banyak daripada yang mengambil jumlah seringgit. Dia akan tak kisah pun, tak ada orang nampak pun kan, dia pun tekan lagi lah, okey RM100 lah, RM100 pun tak ada orang kisah, ambil lagi lah kan, RM1,000. RM1,000 pun tak ada orang yang tahu lah, tak ada orang tahu pun, maka dia pun tekan lagi lah pada orang lain kan. Kalau nak aku luluskan, kau bagilah aku RM10,000 pula, kan. Jadi akhirnya bertambah-tambah. Bila akhirnya bertambah-tambah, maka hati pun menjadi gelap. Jadi gelap, akhirnya Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan dia, akhirnya terbongkar. Bila dah terbongkar, barulah menyesal kan. Muka dah masuk dalam paper, dalam surat khabar, muka dah masuk dalam media massa. Inilah orang yang pecah amanah kan. Ini dia orang ni rupanya orang pecah amanah tu kan. Tak. Kalau ada orang pecah amanah ni, kalau seorang kan, hancur. Apalagi kalau ramai, hancur negara tu kan. Senjata api contoh kan, boleh kan, orang kata disalahgunakan senjata api, dijual beli senjata api kepada orang awam dan sebagainya. Akhirnya negara pun hancur, kerana ramai orang yang ada senjata api. Sepatutnya ada senjata api ni ialah orang pihak berkuasa saja, tapi disebabkan oleh rasuah sana rasuah sini kan, akhirnya senjata api dijual kepada orang awam. Pistol dijual pada orang awam. Akhirnya apa terjadi tuan-tuan kepada negara? Negara boleh hancur kan. Orang akan bebas menembak siapa saja dan hatta mungkin pihak berkuasa pun, polis pun akan ditembak oleh orang awam. Akhirnya sebab apa? Masalah rasuah kan. Kemudian orang luar pun boleh senang masuk ke Malaysia kan. Orang asing pun senang masuk ke dalam negara kita Malaysia. Sebab apa? Senjata api mudah dijual sana, jual sini. Baik, kemudian oleh sebab itu tuan-tuan, kemarilah kita pada agama sama ada mengajar atau belajar, dan teruskan usaha kita dalam bidang masing-masing. Nampak? So apa juga bidang pekerjaan kita ceburi, perniagaan tu, dalam konteks belajar kita jangan lupa cari ilmu. Kerana ilmu itulah tuan-tuan, ulama itulah, kerana ilmu ni biasa pada ulama, pada orang alim. Jadi kalau orang alim tu insya-Allah niatnya ikhlas kepada Allah Taala, insya-Allah kan, hati kita itu akan tahu, ini benda ni dosa tak boleh buat, ni pahala kita kena buat. Jadi orang alim itu sentiasa memberikan kita motivasi dan juga peringatan pada kita. Apa saja bab dosa, mereka akan kata ni jangan buat dosa. Apa saja buat pahala, dia akan galakkan kita buat pahala.
Jadi kita sentiasa di-guide oleh para ulama, orang alim. Kalau tidak ada orang alim, siapa yang nak guide kita? Siapa yang nak guide kehidupan kita? Orang alim lah sebenarnya yang akan guide kehidupan kita. Para ulama, kan, penceramah agama dan sebagainya. Baik, kemudian agama tidak melarang petani daripada petani. Agama tidak melarang peniaga daripada peniaga. Agama tidak melarang pengusaha daripada usaha dan daripada menduduki apa-apa jawatan dalam kerajaan ataupun swasta. Tetapi hukum agama mesti jaga. Sedangkan hukum agama itu tidak akan dapat diketahui kecuali apabila dengan kegiatan belajar dan mengajar. Nampak? Kita tak akan tahu hukum ni haram. Kan, kita tak tahu hukum ni halal kecuali mesti menuntut ilmu lah. Kerana benda tu disebut dalam kitab. Benda tu disebut dalam kitab. Kalau tak belajar, tak tahu hukum agama. Ada juga kadang-kadang ni orang tak belajar tapi tahu hukum agama, betul juga. Kat mana dia tahu? Melalui internet lah. Dia tengok internet, oh hukum ni haram, hukum ni halal dan sebagainya. Mana ada je usaha tu dapat ilmu tu. Baik, kemudian tetapi hukum agama mesti jaga. Sedangkan hukum agama itu tidak akan dapat diketahui kecuali dengan kegiatan belajar dan mengajar. Kegiatan belajar dan mengajar. Tak kisahlah apa bidang pelajaran. Kerana institusi agama ni banyak. Kita ada institusi agama ni, contohnya sekolah agama rakyat. Kita ada institusi agama ni pondok. Kita ada institusi agama ni universiti, mahad, kan, tahfiz. Tak? Banyak institusi agama konteks Islam ni. Surau, masjid pun institusi agama juga. Tak kisahlah apa institusi agama yang kita pelajari, yang kita duduki dan sebagainya. Yang penting jiwa belajar tu mesti ada. Okay? Pengajian jarak jauh pun ada. Pengajian jarak jauh di peringkat universiti lah, ada pengajian jarak jauh. Macam tuan ni pengajian jarak jauh lah ni, PJJ. Sebab apa? Pengajian sebulan 2 kali. Ni namanya pengajian jarak jauh. Walaupun tak jauh rumah tuan daripada surau, tak jauh pun, beberapa langkah je. Tapi oleh sebabkan pengajian kita sebulan 2 kali kuliah subuh, kan, mana pengajian jarak jauh, cuma kita tak sediakan diploma lah, tak sediakan sijil, tidak sediakan orang kata ijazah. Tapi kalau kita nak sediakan, tuan-tuan layaklah mendapat, kalau tamat kitab ni layaklah mendapat paling tidak pun diploma lah. Diploma dalam pengajian kuliah subuh. Macam tu. Diploma pengajian kuliah subuh. Itu sebabnya bila datang mengaji jangan tidur. Datang mengaji jangan tidur. Kerana kita punya ni iktirafnya seolah macam diploma pengajian syariah. Kalau universiti tu pengajian syariah lah nama dia. Cuma pengajian kita, kitab kita 2 je. Kalau nak lebih kitab, kena lagi tambah lagi guru lain. Cari guru lain lagi, ada pengajian fiqh, ada pengajian tafsir pula, ada pula pengajian hadis, pengajian tasawuf. Itu memanglah tuan. Walaupun pengajian jarak jauh, kan sebulan 2 kali kuliah tu, guru tu kenaan. Tapi nak kira kan kalau cukup setahun tu, layaklah tuan mendapat diploma pengajian syariah lah macam tu. Betul tak Mazin? Betul. Layak tak kan? Layak. Tapi kena konsentrate lah. Cuma kita ni tidak ada assignment. Assignment tak ada dan tidak ada perbentangan assignment. Kalau nak lebih bagus, kita buat assignment lah. Ustaz Muhammad bagi assignment kerja rumah kepada Abang Mazin, kan, setiap satu masa kena buat pembentangan. Tu betul-betul expert tu, hebat dah. Baik. Oleh itu kata musannaf, maka hadirlah ke majlis ilmu, duduklah bersila di depan tok guru. Nampak? Hadirlah kepada majlis ilmu, duduklah kita bersila di depan tok guru. Macam mana yang berlaku kepada malaikat Jibril alaihissalam, duduk di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lutut Jibril itu bertentangan dengan lutut Jibril, lutut Nabi. Lutut Jibril itu bertentangan dengan, bersentuhan dengan lutut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Macam tu sekali lah menuntut ilmu ni. Cuma menuntut ilmu ni antaranya ialah bersungguh-sungguh. Syarat-syarat untuk ilmu ni antaranya ialah bersungguh-sungguh. Kalau orang kata angat-angat ti ayam ni memang tak dapat lah. Nak kira kan kalau universiti tu tak layak dapat diploma, tak dapat TZ, kerana kojab datang, kojab tak datang. Kojab datang, kojab tak datang. Kojab ada, kojab tak ada. Jadi tak layaklah dapat ijazah diploma, tak dapat. Okey. Jadi kalau nak layakkan apa itu, mestilah datang secara konsentrate. Kemudian antara syarat untuk ilmu ni ialah tul zaman, panjang masa. Panjang masa. Tul zaman. Okey? Kerana nak jadi alim ni panjang masa, bukan singkat masa. Sekejap je belajar dah alim, tak ada. Tak rapik kan. Supaya kita lihat tu guru kalau mengaji tu sampai 15 tahun, 20 tahun mengaji boleh jadi alim. Bukan hanya sekadar belajar di pondok, malahan pergi ke Aceh ke, pergi ke Patani ke, sambung di Mekah, sambung di Azhar dan sebagainya. Barulah balik tu jadi orang alim. Jadi alim dia. Kalau hanya sekadar belajar di Taman Cembuk Utama ni, saya rasa belum alim lagi lah. Kecuali kalau betul-betul bersungguh-sungguh lah, betul sungguh-sungguh, insyaAllah lah boleh jadi alim. Betul tak tuan? Baik, kemudian janganlah kemudian buka hati selebar-lebarnya untuk menerima nasihat agama. Buanglah sifat sombong dan angkuh. Nampak? Kena buang sifat sombong, angkuh, takabur, kena buang. Untuk ilmu ni kena ikhlas. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada niat yang lain. Ilmu. Ingatlah bahawa segala keadaan dapat bertukar pada bila-bila masa sahaja. Malaikat maut dapat mencabut nyawa kita pada bila-bila masa sahaja. Belajarlah dan teruslah belajar daripada buayan sampai kelianan. Daripada buayan ke liang, belajar terus. Habis kitab ni, kita sambung kitab yang ni pula. Sampai persoalan berapa dulu? Hari ni kita masuk soalan 22. Baik, kita lihat soalan 522. Soalan 22 dalam bab tauhid lagi, bab akidah. Bab kitab ensiklopedia soal jawab agama. Baik, soalannya, seorang rakan saya mencintai seorang perempuan. Nampak? Ni hebat cerita Mazim. Bagus ni. Seorang rakan saya mencintai seorang perempuan dan ingin berkahwin dengan dia. Kan? Ni naluri lah. Keinginan manusia ni ialah antaranya ialah berkahwin. Siapa yang tak nak kahwin? Semua nak kahwin kan? Macam tu. Kalau ada peluang lah nak kahwin. Tak ada peluang, tak ada lah. Okay? Ni galakkan kahwin ni bagi orang yang bujang. Orang bujang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ataini minal mutazawwiji khairun min sab'ina raka'ah minal ajzbi." 2 rakaat sembahyang orang berkahwin itu lebih besar pahalanya daripada 2 rakaat orang yang tidak berkahwin. Orang bujang. Okey? 2 rakaat orang berkahwin itu lebih besar pahalanya. Anggaran dalam 27 kali ganda lah. 70 kali ganda. 70 kali ganda berbanding dengan orang tidak berkahwin. Saya nak berkahwin ke tak nak berkahwin? Okey? Yang tak berkahwin tu digalakkan kahwin lah. Carilah penormalnya. Kekawan berburak, kita kan? Kekawan berburak. Tu pun kalau ada yang nak. Kalau tak ada yang nak, nak macam mana? Jadi seorang rakan saya minta seorang perempuan dan ingin berkahwin dengannya. Adakah boleh dia menggunakan minyak ubat pengasih? Minyak pengasih ataupun minyak senyonyong.
agar perempuan itu cinta dan tertarik dengannya? Jawapannya, hukum menggunakan ubat pengasih ataupun minyak pengasih adalah hukumnya haram, kerana ia termasuk dalam jenis sihir dan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya memaksa orang lain mencintai kita, sedangkan asalnya orang tu tak cinta kita pun, sebabkan oleh kerana minyak pengasih, minyak penyonyong ke minyak dagu ke apa minyak dagu dan sila kita kan. Jadi bila terbau je perempuan tadi, dah syok pula dengan Abang Mazin kan. Asalnya dia tak syok, asalnya tak minat dengan Abang Mazin dah. Tapi bila dah kena minyak tu kan, minyak dagu tu, terus je minat dah dia kan. Macam tu. Tak kisahlah tua pun tua lah, tak kisahlah. Contoh bukan Abang Mazin sini, England lah, Abang Mazin England. Ni nak nyata pada kita tentang hukum haram. Hukum haram kita menggunakan ubat pengasih ataupun minyak penyonyong, kan, minyak pengasih, kerana dia termasuk dalam kumpulan sihir ataupun kumpulan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada segi hakikatnya, penggunaan minyak pengasih juga sama seperti hukum tangkal. Hukum tangkal diharamkan penggunaannya dalam konteks Islam, kerana orang yang membuat minyak pengasih biasanya akan menjampi dengan jampi-jampi serapah. Apa? Kerana biasanya orang yang menggunakan minyak pengasih, dia akan menggunakan jampi-jampi serapah yang mengandungi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta pertolongan dengan jin dan syaitan dan sebagainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun." Sesungguhnya jampi, tangkal dan jampi pengasih ini merupakan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kalau kita nak seseorang itu suka pada kita, naklah kita buat baik pada dia. Kita nak orang tu suka pada kita kan, kita kena buat baiklah. Tapi jangan ada sesuatu udang di balik mi pula kan. Kita buat itu ikhlas kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hanya menerima orang yang ikhlas saja kan. Masalah dia nak cinta kita ke tak nak cinta, itu terpulang pada dia lah kan. Kerana kita ni hakikatnya tidak sempurna pun kan. Banyak orang dulu tuan-tuan kan, orang dulu lah kan, disebabkan dia nakkan seorang perempuan tadi, dia menggunakan macam sihir kan, sihir dan sebagainya. Akhirnya orang itu, perempuan tadi sakit kan. Orang perempuan tu bila nampak dia punya bakal suami tu, dia nampak macam hantu, kan, perasaan dia. Ataupun mungkin orang tu telah berkahwin, perempuan tu telah berkahwin dengan lelaki-lelaki itu, lelaki yang dicintai, disebabkan oleh sihir dihantar oleh orang lain, maka dia nampak muka suami dia macam hantu kan. Macam-macam lah. Akhirnya dia terpekik terlolong, macam kena histeria dia minta supaya suami dia menceraikan dia. Ada sampai tahap itu ada sampai tahap kan, bercerai-berai sebabkan oleh sihir yang dihantar oleh orang lain terhadap pasangan rumah tangga yang bahagia dan sebagainya. Baik, oleh itu tuan-tuan, umat Islam wajib menjauhi perbuatan seperti ini, kerana termasuk dalam amalan sihir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu diingat, jodoh dan rezeki daripada Allah Ta'ala. Ketentuan Allah, berdoalah akan digunakan jodoh yang baik. Kalau jodoh tak ada lagi kan, doalah banyak-banyak lah supaya dikurniakan jodoh yang baik, isteri yang solehah, janda-janda yang solehah. Janda-janda yang solehah, betul tak kan? Macam tu. Kalau ada kemampuan lah. Kalau tak ada kemampuan, tak ada keinginan, tak payahlah menyusahkan perempuannya. Menyusah dia nak keluar-kelir je kata perempuan tu. Elok dia ni seorang, senang dia nak pergi tengok cucu dia. Bila ada suami kan, nak kena minta izin pada suami nak tengok cucu. Asyik ni awak sampai tengok cucu dia ni macam mana? Jadi suami akan
Gersang ya. Gersang istilah kita ni. Suami pun gersang di rumah. Kenapa? Kerana isteri asyik pergi tengok cucu je. Kojak mana tu KL, rumah anak yang pertama. Kemudian bila telefon lagi ke mana ni? Oh, ini kat Terengganu, anak yang kedua pula. Tengok anak kedua, tengok cucu telefon lagi, di mana ni? Johor Bahru. Bila awak nak balik ni? Nantilah dia baliklah. Nampak? Jadi ayah dah kata kan, dah kata menung macam ayam banyak kapur lah. Menung macam ayam banyak kapur tu tak? Kenapa? Kerana tak ada perumahan ni. Dia tak payahlah kahwin je tu. Tak payah kahwin kan, menyusahkan je kalau kahwin. Lebih seseorang. Kemudian soalan kedua, 23. Saya seorang pemandu teksi. Saya menggantungkan kuda laut. Masya Allah. Saya menggantungkan kuda laut di dalam teksi saya kerana menurut satu kepercayaan, jika kita menggantungkan kuda laut dalam rumah ataupun mana-mana premis, ia akan mengelakkan daripada dimasuki oleh pencuri. Adakah Islam melarang perbuatan tersebut? Kan, perbuatan tersebut. Kuda laut. Pernah dengar apa kuda laut ni? Kan tu tak tahulah, mungkin ada orang lah ni. Kalau tidak ni takkan ada soalan ni. Kan? Soalan ni dibuat hasil daripada maknanya orang ramai punya aduan lah. Kan, pengaduan masalah orang ramai. Itu sebabnya dibukukan ni. Okay? Semana dia menggunakan kuda laut. Macam tu. Jawapannya, tangkal yang digunakan sama ada digantung pada badan manusia dalam permis rumah atau kenderaan adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia benda tangkal lah? Diharamkan. Ilmu kebal, tangkal kebal kan? Tangkal kebal. Mana selagi ada tangkal tu dia akan kebal. Kalau tangkal tu dibuang, tak adalah kebal lagi. Tak? Ini pun termasuk dalam benda syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kalau orang pergi perang, kalau boleh nak mati syahid. Ni dia tak nak mati. Kan? Kalau pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, masing-masing para sahabat berlumba-lumba nak mati syahid. Kalau kita pakai tangkal, ilmu kebal dan sebagainya, macam mana nak mati syahid? Susah mati syahid lah. Tak dapat mati syahid. Sedangkan mati syahid ni pahala besar. Betul tak? Jadi tangkal digunakan sama ada digantung pada badan manusia dalam premis rumah atau kenderaan adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimasukkan dengan tangkal ialah sesuatu yang diambil daripada kulit, kertas atau sebagainya seperti bangkai kuda laut. Seperti bangkai kuda laut, sama ada tulis padanya sesuatu jampi ataupun tidak. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan ataupun mentolak mudarat. Kesemua ni tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu perbuatan menggantung kedua-dua kuda laut ke, kuda hutan ke, kuda apa benda kuda lah. Sini kuda laut, apa saja kuda lah. Tuan-tuan, di dalam kereta ke dalam rumah termasuk dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak kata menegah orang pencuri masuk, buatlah ayat pendinding, bacalah ayat pendinding, itu yang sepatutnya. Tapi dengan kita etikadkan bahawa yang berkuasa itu bukan ayat pendinding, yang berkuasa ialah Allah. Yang berkuasa itu Allah. Kan ayat pendinding ini sebagai satu usaha dan ikhtiar kita sahaja. Usaha dan ikhtiar. Kita baca ayat pendinding, kan, ayat pemagar rumah kita dan sebagainya. Kan, hakikatnya yang berkuasa itu bukan ayat pendinding itu. Hakikat berkuasa ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuma kalau kita pergantungan diri kita kepada kuda laut ke, ini memang haram lah. Haram kan? Kuda laut ke, kuda apa benda lah, singa laut ke dan sebagainya. Kuda laut. Ladam kuda tu tak ada orang buat. Ladam kuda. Apa tujuan ladam kuda tu? Mengelakkan pencuri lah. Macam tu, mengelakkan pencuri. Kan? Kalau agama lain tu contohnya menggantungkan cermin. Dia gantung cermin kat depan rumah.
supaya syaitan tak masuk. Kerana syaitan boleh tengok cermin dia takut. Konon dah. Itu kepercayaan mereka lah, kan. Kan ada separuh rumah ni yang bukan Muslim, dia letak cermin depan rumah dia, cermin bulat atau empat segi kan, cermin kecil letak depan rumah. Apa tujuannya? Untuk mencegah daripada kan jin-jin yang hantu penyemaran sebagainya masuk dalam rumah. Sebab bila jin tu tengok cermin tu dia takut nampak muka dia khodoh, maka dia pun cabut lari lah. Itu ikut kepercayaan mereka lah, macam tu. Baik, kemudian bolehkah kita menjadikan Al-Quran sebagai tangkal azimat? Boleh tak kita menjadikan Al-Quran sebagai tangkal azimat? Jawapannya, tujuan asal penurunan Quran adalah untuk menjadi petunjuk kepada sekalian manusia. Oleh itu menjadikannya sebagai tangkal bukan satu matlamat asal penurunan Quran. Asal penurunan Quran ini untuk kita beramal, bukan untuk jadikan tangkal. Kan? Asal penurunan Quran tadi untuk menjadi petunjuk kepada manusia, untuk manusia beramal. Bukanlah matlamat asal turun Quran itu sebagai tangkal kepada manusia. Kemudian menurut Syekh Ahmad As-Sadbasi, Islam tidak mengajar supaya ditulis Al-Quran dengan dakwah tertentu dalam satu bekas kemudian dibasuh tulisan tersebut dan air dijadikan penawar. Hal ini demikian kerana bertentangan dengan matlamat asal penurunan Quran. Walaupun begitu, ada sebagai ulama mengharuskannya untuk menggantungkan tulisan nama Allah atau ayat Quran kerana tujuan tabarruk mengambil berkat. Tetapi kebanyakan ulama melarang perbuatan tersebut. Kebanyakan ulama melarang perbuatan tersebut. Walaupun ada sebagai ulama membolehkan menulis ayat Quran pada pinggan, kan? Pada pinggan, lepas itu dibasuh dengan air zam-zam dan sebagainya. Kemudian diminumlah. Betul tak? Diminum, kan? Ini sebenarnya khilaf di kalangan ulama. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tak boleh. Kerana apa? Yang menyatakan tak boleh itu kerana bertentangan dengan penurunan asal Quran tu. Apa asal penurunan Quran? Untuk beramal, kan? Untuk beramal, gitu kita faham hukum makam terdapat dalam tu, untuk menunjuk hudalil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Itu tujuan hukum asal Quran itu. Baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man 'allaka tamimah fala atamallahu lahu wa man 'allaka wada'ah fala wada'allahu lahu qalban. Siapa yang bergantungkan tangkal, nescaya Allah Ta'ala tidak akan menyempurnakannya. Sesiapa yang bergantungkan azimat, Allah Ta'ala tidak akan meninggalkannya bagi hatinya. Nescaya Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan baginya hatinya. Hadis ini menjelaskan orang yang bergantung harap kepada perkara tersebut tidak akan diberikan kesihatan dan keberkatan kepada tubuh badannya. Kan? Dia tak akan beri kesihatan dan keberkatan pada tubuh badan. Kerana kita hanya bergantung pada benda tu saja. Macam tu. Sedangkan tujuan asal Al-Quran ialah beramal. Betul tak? Itu tujuan asal Al-Quran digunakan. Kan kita ingat contohnya menggunakan gelang-gelang. Pernah dengar tak gelang magnet kan? Gelang magnet kan? Tujuan gelang magnet itu untuk supaya jadi kuat dan sebagainya kan? Ini pun termasuk benda-benda yang dilarang sebenarnya dalam konteks Islam ni. Tegah. Kan? Dengan ada gelang magnet tu dia kuat, kan? Contoh kuat lah. Suka nak rebah. Tapi kalau ajar sampai rebah jugalah. Walaupun kita pakai gelang magnet, kalau malaikat maut sampai, kan? Dia tak kisah dah kata malaikat maut. Kau pakai gelang magnet ke tak magnet ke? Kalau aku nak cabut nyawa kau, aku cabut jugalah, kata malaikat maut. Gitu. Baik, kemudian bahkan Imam Qurtubi pula menjelaskan wa hadza kulluhu tahzir mimma kana ahlul jahiliyah yasna'unahu min ta'liqit tamaim wal qalaid wa yazunnuna annaha tuqihum wa tasrifu anhumul bala.
wa zalika la yasifuhu illa Allah wa huwa al-mu'afi wal mubtali la syarika lahu panahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka nu yasnauna min zalika fi jahiliyatihim. Artinya apa? Dalam hadis ini semuanya adalah larangan daripada perbuatan yang orang jahiliyah, yang mereka menggantungkan tangkad dan azimat. Orang jahiliyah Arab dulu mereka suka menggantungkan azimat-azimat ni. Mereka menyangka dia menjaga serta memalingkan balak daripada mereka dengan adanya bergantung tadi, seolah macam apa yang digantung tu dapat menghindarkan bala bencana, kan, memberikan kesihatan kepada dan sebagainya. Sedangkan demikian itu tidak boleh dipalingkan kecuali dengan kuasa Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala sajalah yang boleh menyembuh dan penawar daripada segala penyakit. Maka Rasulullah SAW melarang mereka dari perbuatan orang jahiliyah ketika zaman kejahilan mereka. Maka Allah Ta'ala menurunkan Quran. Allah Ta'ala turunkan Quran sebagai azimat sebenarnya, penyembuh. Dalam Quran banyak ayat-ayat penyembuh lah, syifa, ayat syifa kan, penyembuh. Ayat itulah yang boleh kita amalkan. Macam tu. Dan Nabi pun pernah diruqyah. Nabi pun pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Kan, malaikat Jibril datang tengok Nabi dalam keadaan sakit, kan? Ketika itu Nabi kena Nabi kena sihir tu, makan daging kambing. Makan daging kambing yang ada apa tu? Racun di dalamnya. Dan Nabi juga pernah disihir oleh tukang sihir Yahudi. Seorang Yahudi tukang sikat Nabi, kan, dia ambil rambut Nabi itu dan diikat dengan simpulan, lepas tu diletak dia punya jarum sebagainya dan dimasukkan dalam satu sumur perigilah, diletakkan di bawah batu dalam perigi. Macam tu, kan. Maka Nabi pun rasa macam apabila Nabi bersama dengan isteri baginda Nabi Muhammad SAW, seolah macam dia rasa tidak bersama dengan isteri dia, kan. Ketika Nabi berhubungan berjimat dengan isteri, seolah macam dia kata tidak berjimat dengan isteri lah. Macam itulah ibaratnya. Sehinggalah malaikat Jibril datang, malaikat Mikail datang. Mikail dan Jibril kata, apa yang berlaku pada orang ini? Orang ini telah perisi, mana Nabi lah, Nabi telah perisi, kan. Ada seorang perempuan telah menyihir dia, perempuan Yahudi masihir dia. Lalu dicari, kan, bahan sihir itu dalam perigi dan dimusnahkan. Maka baru Nabi lepas tu kesihatan Nabi pun pulih semula lah. Macam tu. Dan Nabi juga pernah diracun dengan seorang perempuan Yahudi yang meletakkan racun dalam makanan kambing panggang. Kambing yang dimakan oleh Nabi, kan. Dan racun itu masih lagi memberi kesan pada Nabi sehinggalah kepada kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa-apa yang berlaku dalam sejarah Islam. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut Al-Quran, dia kata wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazid zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dengan berasaskan daripada ayat Quran, ayat-ayat suci menjadi penawar dan rahmat kepada orang yang beriman, dan sebaliknya Quran itu tidak menambahkan orang zalim disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian jugalah. Kan, orang yang zalim, setiap Al-Quran tu tak akan menambahkan ketakwaan pada dia, malahan menambah kerugian pada dia. Apa yang jelas tuan-tuan, maksud syifa dalam ayat ini ialah penawar kepada hati dengan hilangnya kejahilan serta hilangnya segala syak dan keraguan. Itu mana syifa? Mana syifa dia penyembuh lah, penyembuh kita. Sebabnya kita digalakkan membaca ayat-ayat penyembuh. Kalau kita ada sakit ke apa sebagainya, bacalah wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kemudian menurut Asy-Syarbasi, masalah ini menjadi khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Ada antara mereka yang berpegang dengan riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengenai keharusan jampi dengan Quran. Tetapi mungkin kita boleh beza antara jampi, iaitu membaca ayat-ayat Quran dengan tangkal.
atau ayat-ayat yang tulis serta yang digantung. Walau bagaimanapun yang lebih selamat dalam perkara ini perlu dihindari supaya seorang boleh keluar daripada syubhat kekeliruan. Cuma dalam konteks Islam ni dibenarkanlah ruqyah. Istilahnya ruqyah kan. Ruqyah menggunakan Quran ataupun doa-doa mansur yang pernah diamalkan oleh baginda-baginda Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi pun ada juga mengamalkan ayat tertentu. Kan? Ayat syifa kan? Untuk kan dibaca kepada para sahabat yang sakit mata ke, sakit tu dan sebagainya, maka Nabi baca. Kan? Surah Al-Fatihah pun ayat syifa juga. Surah Al-Fatihah pun ayat penyembuh juga. Boleh kita baca pada anggota kita yang sakit. Kalau seandainya anggota kita sakit, sebagai satu bentuk usaha dan ikhtiar. Tetapi dengan syarat kita jangan mentingkatkan yang menyembuh tu ayat Quran, kan? Yang menyembuhkan siapa? Allah. Ayat Quran ni sebagai usaha je, ikhtiar kita. Je tu. Baik Kemudian 25 habis. Sampai situ, wallahu a'lam bissawab. Ada soalan sebelum saya tutup? Tak ada Mazid? Tak ada. Okey. Dah apa kita tengok dalam YouTube lah, kadang-kadang ayat-ayat itu pun daripada ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang dia ambil separuh. Saya baca lah, tengok saja yang orang tu nak tahu, orang tahu. Dia ambil separuh ayat lain, separuh ayat lain. Buat ayat Quran dia lah. Dia tak penuh lah kalau macam. Kalau ayat tu dia ambil separuh, tetapi makna dia tergantung makna, tak boleh. Misi ayat tu kalau nak ambil ayat yang penuh, itu yang paling baiklah, supaya makna itu tidak tergantung, kan? Kerana kalau kita ambil ayat yang tidak penuh, tergantung, ya sepatutnya kita kata mentauhidkan Allah dan mensyirikkan Allah Taala lah. Lam yalid walam yulad, kan? Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Kita ambil ayat tu je, ayat lain tak ambil. Apa benda yang tidak beranak, apa tak beranak, kan? Tak tahu. Lam yalid walam yulad, kan? Tidak beranak, tidak diberanakkan. Apa benda yang tidak beranak? Tak tahu, kan? Jadi kita ambil seluruh ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita ambil penuh lah, barulah faham maknanya. Itu tiga ayat lain. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa' wa rahmatun lil mu'minin. Kan? Dan kami turunkan Quran itu sebagai syifa', penyembuh, dan juga rahmat kepada sekian alam. Kalau kita sebut wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Quran, sampai situ je. Sedangkan ayat lain ni tak dibaca. Jadi akan memahamkan makna yang lain lah gitu. Sebabnya setiap ayat yang kita baca tu mestilah kalau boleh lengkap ayat dia, penuh ayat dia. Jangan separuh ambil ayat sini, lepas tu ambil ayat sini. Boleh kita ambil ayat tu, ayat ni boleh, tapi dengan syarat lengkap satu ayat lah. Angkat satu ayat, lepas tu ambil ayat lain, surah lain pula, tapi dengan syarat lengkap satu ayat dia. Yang tak boleh itu kalau tak lengkap, jadi makna tergantung. Itu yang tak boleh. Dia bertukar makna dia pada makna lain pula. Macam tu. Boleh? Betul tak? Kalau orang dulu yang dia saka tu dia baiklah. Di kampung, di gata dia, di dusun dia. Jadi dia menggunakan bahan macam tu. Sama juga, salah juga. Kita memberi pergantungan kepada makhluk, kepada jin dan sebagainya, walaupun niat tu baik, walaupun niatnya baik, kan? Semua masalahnya bila saka ni, bila tuan dia mati, dia akan merosakkan anak cucu dia, merosakkan anak cucu dia pula. Saka ni lah perjanjian makhluk halus dengan manusia, kepada manusia lah. Orang tua-tua dulu, orang tua-tua dulu kan ada pakai saka, kan? Tujuannya tujuannya baik lah. Contohnya membantu dia untuk, contohnya bajak sawah, jaga kebun,
kan tebang pokok balak dan sebagainya, tujuannya lah supaya tenaga dia kuat, kan? Tapi saka jin ni dia ada perjanjian dia. Boleh aku bantu kau, apa syaratnya, apa perjanjian dia, tahu tak? Kalau ada perjanjian boleh, kan? Boleh aku bantu kau, kata jin. Kalau tak ada perjanjian, tak dapat aku nak bantu dia. Jadi akhirnya bila ada perjanjian, jadi kemudian ialah manusia ni dia akhirnya mati, kan? Bila orang yang buat perjanjian tu mati, jadi saka tu akan berpindah kepada anak cucu dia lah. Anak cucu dia akan berpindah daripada anak cucu yang lain. Masalahnya anak cucu tidak mahu menerima saka tu. Saka kata aku nak duduk dengan kau, anak cucu kata aku tak nak kau. Jadi akan berlaku pro dan kontra lah. Jadi akhirnya anak cucu akan diganggu. Kerana apa? Kerana tidak mahu menerima saka tadi. Okey? Itu yang kata yang sakit badan, tak henti-henti sakit, walaupun dah berubat banyak kali, sakit juga badan dia. Tergangguan daripada saka tadi lah. Mana kenalah cari seseorang yang boleh buang saka tu. Cari seseorang yang boleh pakar buang saka tu, supaya saka tu jangan lagi kan duduk pada anak cucu orang yang buat perjanjian tadilah. Macam tu. Kalau tidak nanti kalau tak dihalau keluar, selagi itulah dia akan ganggu lah macam tu. Saka tu. Wallahu alam. Ada saka ke? Cari. Ada. Saka tu kadang-kadang tu lah dia kuat makan, tapi badan kurus, tapi makan kuat. Itu antaranya saka lah tu. Makan tu Ustaz. Makan untuk dua orang. Agak lah kan. Kerana jin dia pun nak makan juga. Betul. Tapi tak tahu kita cara macam mana. Yelah. Makan kuat dia makan dia. Tapi badan orang yang makan tu badan dia kurus. Tapi makan kuat. Siapa yang makan sebenarnya? Betul ada. Antaranya jin tu lah yang makan. Saka tadi dia yang makan. Habis. Sekadar itulah perbincangan kita, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala nabiyyina wa yaqinan sadiqa mu'amalah mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyanatan ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahmil arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa wa min nafsin la tashbah wa min qabli yasha wa min haula min du'ai la istajaba laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qaballallahu minkum.